Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat meneruskan dalam siri kuliah pengajian duha. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita sampai kepada masalah yang ke-177. Masalah 177 ini masih lagi berkaitan dengan mengatakan kepada orang lain itu kafir. Kita kata kepada orang Islam yang lain itu kafir. Maknanya kalau orang itu kafir betul, tak apalah. Tapi kalau dia tidak kafir, kafir itu kembali balik kepada orang mengata itu. Maknanya hadis ini menjelaskan pada kita bahawa jangan mudah-mudah kita nak tuduh orang itu kafir. Jangan mudah-mudah. Jadi masalah yang ke-177 kita nak sambung. Melaknat orang Islam, adakah besar dosanya seperti membunuh? Ya, itu dia. Kita laknat ni kita mencelakakan seorang, laknat. Sumpah macam-macam lah. Mana dosa dia sama tak dengan dosa membunuh? Kerana zahir daripada hadis yang pada masalah 174 itu menunjukkan sama besar dosanya dengan membunuh. Kalau ikut zahir hadis. Kalau ikut hadis, makna hadis tu orang yang melaknat sama besar dosanya dengan orang yang membunuh orang Islam. Macam seolah-olah macam tak berapa fair kan. Contoh kita tengok, dia laknat je, celaka engkau macam-macam gitu. Tapi dalam hadis mengatakan sama dengan dia membunuh. Adakah maksud zahir hadis itu begitu ataupun macam mana? Tengok. Baik, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, bermula zahir kehendak sepotong hadis itu bersamaan juga pada asal haramnya. Mana dalam zahir hadis haram sama. Haram tu ditegah sama. Kita melaknat orang Islam yang lain ditegah, membunuh orang Islam yang lain ditegah. Itu sama. Dari segi tegah sama, haram. Dan jika adalah membunuh itu lebih keras perbuatannya sekalipun, walaupun kita tengok di segi membunuh tu lebih teruk daripada melaknat, tapi di segi larangan sama, haram, sama. Ya, walaupun kita tengok membunuh tu teruk. Inilah ia yang dipilih akan dia oleh Imam Abu Abdullah Al-Mazari. Ya, dipilih oleh ini mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dia sama ya, di segi larangan. Dan kata qil lain daripada ini, daripada barang yang tiada zahir. Maknanya ada juga pandangan mengatakan maknanya dia berbeza. Haram melaknat dengan haram membunuh, dia ada beza. Mungkin haram melaknat itu lebih ringan daripada haram membunuh, dia lebih berat. Haram mana umum dia dilarang, berdosa kalau buat, berdosa. Jadi mungkin ada banyak, ada sikit. Itu ada satu pandangan. Baik. Sabda Nabi SAW, "Wa man qazafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatalihi." Barang siapa menuduh dan mengata seorang yang kata hey kafir, tuduh kafir, atau engkau kafir, kita kata gitu, engkau ni kafir ya, iaitu seperti dikata dosa membunuhnya. Itu maksud hadis. Wa man qazafa, menuduh atau mengatakan, mukminan, orang mukmin yang lain, bi kufrin, dengan kafir. Woi kafir,
ataupun awak kafir, fahuwa kaqatilihi, seperti dia kata seperti dia membunuh. Itu hadis ni macam membunuh. Barang siapa membunuh, ia akan diri seperti ia membunuh. Dan sabda Nabi, wa man qatala nafsihi bi syai'in azzabahu Allah bima qatala bihi nafsahu yaumal qiyamah. Artinya, dan barang siapa membunuh ia akan dirinya dengan suatu, nescaya diazabkan oleh Allah Ta'ala dengan barang yang dibuatnya membunuh dirinya dengan dia pada hari kiamat. Siapa yang bunuh diri dengan sesuatu apa dia? Kalau dia bunuh diri gantung, Allah azab dia dengan gantung dari kiamat. Siapa bunuh diri dengan tembak, Allah Ta'ala azab sama juga dengan seorang tembak diri pada hari kiamat. Kalau bunuh dengan pisau, sama tu. Itu maksudnya. Ni ya. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Zar. Baik. Kemudian masalah 178. Siapa yang tak jumpa angkat tangan? Tak jumpa lagi yang kita baca ni? Semua jumpa dah? Bagus. Siapa tak jumpa, diri atas bangku. Okey, 178. Masalah 178. Membunuh diri, adakah ia dosa besar? Itu persoalan dia. Membunuh diri, adakah dia dosa besar? Soalan dia begitu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada sepotong hadis dalam masalah 177 tadi, menunjukkan atas berdosa besar dan keras haram membunuh diri itu. Maknanya bunuh diri itu kalau ikut hadis tadi satu dosa besar, dan haram tu haram yang sangat keras. Mana kategori haram, kalau kita nak kata kategori haram tu dikata bawah, pertengahan, atas. Maknanya kategori haram membunuh diri ini haram yang atas. Dan dikata dosa besar, memang berdosa besar. Berdosa besar dia perlu kepada taubat. Dia bunuh diri nak taubat macam mana dah? Jadi orang yang bawa dosa besar di akhirat, maka selayaknya dia dibalas neraka. Kalau dia sempat dosa besar macam mana, kalau bertaubat di dunia, mati dia dengan taubat tu Allah terima, dia tidak diazab oleh dia api neraka. Ni dosa ni. Tapi kalau dosa yang dia bawa ke akhirat tanpa sempat bertaubat, itu yang diseksa neraka tu bagi orang Islam, sehingga habis dosa dia tu. Habis dosa, barulah dikeluarkan daripada neraka, barulah boleh dia mohon masuk surga. Mohon. Sebab orang masuk surga ni orang suci bersih. Jadi sebab itu orang yang mati bawa dosa, dibersihkan dulu dalam neraka mengikut dosa yang dibuat. Berapa lama bersih suci, baru dikeluarkan. Itu proses dia begitu. Dikeluarkan lalu dimandi di dalam sungai yang namanya sungai Nahrul Hayah, ataupun dipanggil sungai kehidupan. Dimandi di situ untuk pulih balik semangat, pulih balik. Dia duduk dalam neraka dah hitam legam dah hangus rentung, dah muka tak kenal. Mana mandi di Nahrul Hayah, barulah mana dia boleh masuk dalam syurga. Jadi sebab itu proses. Artinya orang yang membunuh diri dia berdosa besar. Dan haram, keras haram membunuh diri itu. Haram maknanya tegahan yang sangat-sangat ditegah bunuh diri. Bunuh diri sendiri atau bunuh diri orang lain, ditegah. Itu dia mungkin dia kalau dia gila tak sedar, cerita lain lah. Kalau dia gila, dia tak sedar, dia kerasukan, itu lain. Ini sengaja bunuh. Tak boleh lah. Ya. Dan telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, padanya dalil atas bahawasanya mengambil bela bunuh daripada yang membunuh itu adalah ia dengan apa yang dibunuhkannya. Mana tajam adalah ia ataupun tidak tajam. Kerana menurut sebagaimana seksa Tuhan bagi yang membunuh dirinya itu. Sebab itu dalam Islam dia ada qisas. Kalau dia bunuh orang lain, mana boleh balas bunuh balik. Namanya qisas. Qisas tu ialah bunuh balas bunuh.
Qisas ni ialah yang menentukan, bukan hakim. Ya, yang menentukan waris. Waris. Katakanlah kita bagi contoh saja, ayah dia telah dibunuh oleh seseorang. Maka orang yang membunuh ni dia bawa depan pengadilan. Dibicara-bicara, ada saksi semua bicara, sabit kesalahan, memang orang itu membunuh. Sabit. Okey. Patutnya memang dia boleh jatuh qisas, hukum bunuh ataupun dimaafkan denda saja. Hakim tak boleh jatuh hukuman bunuh atau denda, tak boleh. Waris dia. Waris dia. Hakim tanya macam mana? Ada dua hukuman. Sama ada nak balas qisas bunuh ataupun nak dia diat, mana ada denda saja, ganti rugilah. Ataupun apa ada waris. Kalau waris kata saya balas bunuh, maka hakim mesti berjalankan hukuman bunuh. Itu dia. Kalau dia kata denda diat, dia adalah nilai dia. Dalam bab jenayah tu ada nilai dia. Berapa ekor unta nilai lah berapa. Mana bayar pada waris. Mana waris kena fikir panjang lah. Kalau kena diat saja, dia dapat daripada bayaran diat tadi boleh guna macam-macam. Pergi haji pun boleh. Tapi kalau dia kata balas bunuh, dia sakit hati, akan bunuh habis lah cerita. Di akhirat bila sudah jalan hukuman itu selesai. Orang tadi bertaubat, kalau dia bayar diat, bertaubat selesai. Dia dah selesai. Itu dia kata begitulah, maknanya dia kata hendaklah, maknanya dibunuh kalau tajam, bunuh dengan yang tajam, kerana menurut sebagaimana seksa Tuhan bagi yang membunuh dirinya. Sama gitu. Kata Nawawi, Imam Nawawi kata bermula mengambil dalil bagi hukum ini dengan sepotong ini hadis ini ialah dia kata dhaif. Mana ambil hukum dengan hadis ini dia kata dhaif. Sedangkan ada hadis yang lain lagi kalau nak ambil hukum tu. Tapi huraian dia begitu. Ya. Baik, kita pindah pula 179. Mengata saudaranya, "Hai kafir, apa hukumnya?" Itu dia. "Oi kafir." Kata gitu. Apa hukumnya? Kalau kita lihat pada masalah ini, ada hadis yang menunjukkan seorang daripada keduanya itu kafir. Kalau ikut hadis ini, siapa yang mengata "Hoi kafir", antara seorang mesti jadi kafir. Sama ada orang mengata, orang ataupun yang kena kata, mesti jadi kafir. Contohnya "Hei kafir", kalau dia kafir betul, dia jadi kafir lah, confirm. Dia tidak. Tapi kalau "Hei kafir", dia tidak kafir, dia jadi kafir, orang mengata, mesti salah seorang. Itu sebab tu dia kata, dari hadis ini dia kata menunjukkan seorang daripada keduanya itu kafir. Yakni apabila seorang menyeru saudaranya "Hei kafir", "Hei kafir", maka kembali perkataan kepada salah seorangnya, yakni jika sebenarnya saudaranya itu kafir, maka tidaklah ia menyeru itu jadi kafir. Kalau betul orang itu kafir, tak ada masalah lah. Memang dia kafir dah. Macam kita kata kepada Abu Lahab, memang Abu Lahab memang ada kafir. "Oi kafir", contohnya kan. Memang dia tak ada masalah lah. Dan jika saudaranya yang diseru itu tidak jadi kafir, dia tak kafir, kenapa tuduh jadi kafir? Maka kembali diri yang menyuruh itu jadi kafir. Orang yang menyuruh tu, orang yang kata tu pula jadi kafir. Sebab tu jangan mudah-mudah kita tuduh orang kafir. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Abu Isa dan lainnya. Demikian ini katanya, an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulun qala li akhihi kafirun faqad ba'aha bihi ahaduhuma. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi SAW sabdanya, barang mana laki-laki menyeru ia bagi saudaranya. Disebut rajulun tu kalau terjemahnya laki-laki lah. Dia sebenarnya kalau kita nak terjemah betul modernnya apa dia sebut, barang mana seseorang ni laki ke perempuan tak kisah. Sebab kalau kita kata rajulun tu lelaki lah terjemah dia. Tapi terjemah yang moden, mana-mana seseorang, lelaki ke perempuan ke tak kisah. Kerana dia kata barang mana laki-laki yang menyeru ia, laki-laki ya, mana orang perempuan baca seronok lah. Tak masuk perempuan ni, lelaki je. Tak, seseorang. Tak kira perempuan, tak kira lelaki. Menyeru ia bagi saudaranya, "Hei kafir".
oi kafir, ataupun awak ni kafir. Awak ni kafir, jatuh kafir. Menyeru gitu. Maka sesungguhnya kembali kepada salah seorang daripada keduanya dengan sebab perkataan itu. Kembali pada seorang antara keduanya. Maksudnya ialah kalau itu kafir betul, memang dia kafir lah. Tapi kalau orang itu tidak kafir, kafir itu kena kepada orang yang mengata. Salah seorang mesti jadi kafir. Jadi dia kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan, lagi sahih, lagi gharib. Dan kata kafir ni bukan berlaku pada orang awam kadang-kadang, berlaku pada ulama kadang. Berlaku pada orang yang alim, orang ulama. Dituduh puak sana kafir. Sedangkan dia tak kafir pun. Dia mungkin salah sikit, salah je, ataupun dia berdosa je, tapi tuduh kafir. Kalau kita baca sejarah banyak kan, puak ini tuduh puak ini kafir. Puak ini tuduh puak ini kafir. Itu dia berlaku pada di kalangan orang alim, bukan orang biasa. Macam orang kita ni payah nak kata orang tu kafir, so kita pun tak tahu. Ini orang alim tuduh kafir, sedangkan dia tak kafir. Ini larang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi tahu dah orang alim ni kalau dia petikai, dia boleh menyebabkan tuduh kafir, mudah-mudah. Jadi sebab itu jangan mudah-mudah kita tuduh jadi kafir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, bermula hadis ini, dalam kitab tu dia kata bermula ini hadis. Mana satu betul? Hadis inilah kot. Ini hadis api kereta. Kereta api. Yang penting kita faham tu. Bermula hadis ini daripada barang yang dibilangkan dia oleh setengah ulama, satu muskil daripada berapa muskil. Hadis ini kalau kita baca, seolah ada satu kemuskilan. Daripada berapa banyak muskil hadis ini. Apa dia muskil dia? Kerana zahir hadis, mana daripada luaran kita nampak hadis ini, mana tidak bertentangan dengan kemahuan hakikat dia. Mana dia tidak tepat dengan hakikat sebenar hadis ini. Seolah-olah begitu. Bermula kenyataan demikian itu ialah bahawasanya mazhab Ahlul Haq berkata, tidak jadi kafir orang yang Islam dengan sebab maksiat. Kan Ahli Sunnah wal Jamaah kata, orang Islam kalau dia buat maksiat, dia tak jadi kafir, dia berdosa je. Betul tak? Tapi sekarang ni kita kata, hei kafir. Dia bukan, macam mana pula dia boleh jadi kafir? Itu dia kata muskil tu di sini. Hadis ni ada muskil yang perlu diperjelaskan. Muskil tu bukan maksud kita kata, oh agama kita salah, dah tak. Muskil tu maksudnya hadis ini perlu dijelas dengan teliti, supaya kita tidak nampak macam mana pula hadis ni kata jadi kafir. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah kata orang buat dosa besar tak jadi kafir. Sekarang ni dia tuduh orang tu je, kafir. Dia buat dosa je, kan jadi kafir. Tapi kenapa hadis ni kata jadi kafir? Itu dia nak bahas. Dia kata kerana orang kafir Islam dengan sebab maksiat tidak jadi kafir. Seperti membunuh dan berzina, dia tak jadi kafir. Dia berdosa besar je. Dia membunuh, dia tetap Islam, tapi dia tak jadi kafir. Ini membunuh lebih teruk daripada hoi kafir. Tapi mengapa hadis ni kata siapa yang kata pada kawan dia kafir, dia jadi kafir? Ini dia kata ada muskil kat situ, perlu dijelas. Faham tak maksud? Siapa tidur confirm tak faham. Begitu juga berkata ia bagi saudaranya, hei kafir, hei kafir, dengan tidak iktikad agama Islam yang dipeluk saudaranya itu batil, yakni berkenaan bukannya agama. Maknanya dia dengan niat oi kafir tu, dia kata seolah dalam hati dia bukan kata dia tu keluar daripada agama Islam, cuma dia kata oi kafir tu seolah perbuatan orang tu macam perbuatan orang kafir. Gitu. Maka tidaklah dia jadikan kafir. Kalau dia iktikadkan orang tu oi kafir keluar daripada Islam, itu yang boleh jadi kafir. Kalau kita kata oi kafir, dalam niat dia bukan orang tu keluar daripada Islam, tapi oi kafir tu ialah kerana perbuatan dia buat tu perbuatan orang kafir, bukan keluar daripada agama Islam. Mana itu yang tidak jadi kafir maksud. Itu perincian dia. Tapi kalau kita kata kau ni macam kafir tu tak berdosa kan? Ya berdosa dah. Tidur dalam kelas berdosa. Okey, boleh kita terus dia kena perlahan sikit ni sebab dia rumit sikit.
Kata Nawawi, kata Imam Nawawi, ini dia jelas ni. Dia nak jelas yang tadi, yang muskil tadi. Apabila diketahui barang yang disebutkan itu, maka telah dikata orang pada takwil hadis ini atas beberapa wajah. Maksudnya hadis yang mengatakan, orang yang mengatakan kafir jadi kafir itu, dia perjelaskan beberapa pandangan. Kalau kita tengok sini ada 5. Pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga, pandangan keempat, pandangan kelima. Dia kata beberapa wajah. Wajah ni kalau kita ikut wajah muka kan. Wajah ni maksud beberapa pandangan. Beberapa pendapat ataupun pendapat sama. Jangan kita terjemah bulat-bulat wajah. Beberapa muka kata-kata. Tak betul lah. Okey, pertamanya, yang satu. Apa pandangan pertama? Maksudnya ditanggungkan dia jadi kafir itu atas orang yang berkata harus panggil saudaranya Islam itu dengan kafir. Maka atas ini bermula makna bahabiha yang kembali dengan sebab kalimah kafir itu ke atasnya. Maknanya dia sebut kalau orang itu mengatakan harus, maknanya boleh kita kata kepada saudara kita kafir. Itu yang jadi kafir. Kalau dia tahu kita kata kafir kepada seorang itu tak boleh. Itu tak apa. Kalau dia kata harus. Macam contoh ginilah. Siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja maka jadi kafir. Man taraqas salata muta'ammidan, itu hadis tu. Faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka jadi kafir dia. Jadi perlu diiskal, perlu diperincikan. Okey, dengan sengaja di situ apa maksud? Maksudnya dia menafikan wajib sembahyang tu, baru jadi kafir. Sembahyang ni tak wajib, baru jadi kafir. Tapi kalau dia kata dia tinggal solat, saya malas, tak apalah. Kejap-kejap dia malas, bukan kerana tanpa dia menafikan sembahyang tu wajib. Dia tahu sembahyang tu wajib, tapi dia nantilah dia malas, itu tidak jadi kafir. Itu macam itulah. Tapi kalau dia tinggalkan, dia kata sembahyang tak wajib, itu yang dikafir. Sama lah ini. Kalau dia mengatakan bahawa kita kata kepada orang itu kafir, boleh. Itu yang tak boleh jadi kafir. Itu satu pandangan. Yang kedua pula, maknanya kembali ke atas yang menyeru hai kafir itu oleh lecehnya dan maksiat ia kafir itu saudaranya itu. Mana dia kata hai kafir itu maksudnya kembali kepada orang yang mengatakan hai kafir tadi ialah melecehkan perbuatan tu. Perbuatan tu tak elok. Bukan maknanya nak suruh dia keluar daripada kafir, tak. Maknanya menghina dia supaya jangan buat perbuatan-perbuatan kafir itu. Itu satu. Maknanya bukan satu dia katakan dia jadi kafir itu, tak. Hei kafir, kita kata itu. Sebab perbuatan itu perbuatan orang kafir. Jadi lecehkan. Maknanya mengecilkan perbuatan itu. Itu pandangan yang kedua. Dia boleh tanggung gitu. Yang ketiga, bahawasanya ditanggungkan hadis ini atas Khawarij yang mengkafirkan orang mukmin. Dia cerita dulu lama, orang Khawarij. Orang Khawarij ini ialah orang yang mulanya menyokong Sayyidina Ali. Lepas tu dia keluar daripada menyokong Sayyidina Ali, dia menentang Sayyidina Ali. Orang Khawarij namanya. Dan Khawarij ini, itu dia kata, orang kafir ini dituduh pengikut Sayyidina Ali kafir. Orang inilah kalau tuduh Sayyidina Ali, kumpulan Sayyidina Ali kafir, kembali pada dia kafir. Itu ada juga, dia kata hadis itu tuju kepada puak-puak tu. Khawarij. Ya, Sayyidina Ali itu ada penyokong. Kemudian berlaku pertikaian dalam sejarah Islam, ada orang yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali itu namanya Khawarij. Dan Khawarij ini dituduh pengikut Sayyidina Ali kafir. Termasuk Sayyidina Ali sekali. Jadi itu hadis itu kata siapa tuduh orang Islam yang lain kafir, kembali pada dia kafir. Itu pandangan yang ketiga, kata hadis itu mana boleh kita tafsirkan begitu. Orang itu. Maka ini wajah telah menakal akan dia oleh Al-Qadhi Iyad rahimallahu taala daripada Imam Malik bin Anas. Maka iaitu dia kata iaitu dhaif. Pandangan ini dia kata pandangan yang dhaif. Tapi dia satu pandangan. Macam kita lah. Ada pandangan tak? Ada 5 pandangan kita dapat kan? Ada 5 pandangan. Tapi ada pandangan yang boleh betul, ada pandangan yang lemah sikit. Macam itulah. Contohnya kita nak pungut derma contoh.
Bagaimana cara nak buat derma? Ada pandangan tak? Orang pertama pandangan gini. Orang kedua gini. Orang ketiga gini. Orang empat. Dalam 4-5 pandangan tadi ada yang pandangan yang bagus. Boleh orang ramai boleh terima. Yang kedua bagus tapi payah nak buat. Yang ketiga ada 2-3 orang je kata boleh buat. Yang keempat seorang je kata dia je seorang. Yang kelima dhaif. Contoh gitu. Tak boleh ikut langsung pandangan dia ni. Itu samalah dengan benda-benda ni. Dia pandangan gitu. Baik. Kerana mengapa dhaif tadi? Kerana bahawasanya mazhab yang sahih yang terpilih yang mengatakan bahawa oleh kebanyakan ulama dan muhaqqiqun ni orang yang berakidah benar bahawasanya orang-orang Khawarij itu tiada jadi kafir mereka itu seperti sekalian ahli bidah. Mana orang Khawarij itu tidak jadi kafir. Dia tak nyokong Sayyidina Ali, dia tak boleh jadi kafir. Dia istilah dengan burah. Burah ni dia menentang. Dipanggil ada satu istilah burah. Burah ni orang yang menentang pemerintahan Islam. Itu burah. Tapi tak kafir. Tak kafir. Dia menentang pemerintahan Islam. Itu dipanggil burah, melampau. Dipanggil orang yang melampau. Dia tak boleh jadi kafir. Tak boleh tuduh kafir. Sama orang Khawarij. Dia tak sokong Sayyidina Ali. Kita tak boleh tuduh Khawarij ni kafir. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ni tak sokong pemerintahan Islam Sayyidina Ali. Dia masuk golongan, dipanggil burah, satu istilah. Burah melampau sangat. Sebab tu dalam fiqh janayah dia banyak istilah. Ada istilah istilah kafir. Ada yang istilah fasik. Dia fasik. Ada yang istilah burah, melampau. Itu dia banyak istilah-istilah gitu. Ya. Tapi istilah yang paling teruk kafir lah. Bila jatuh kafir, darah dia halal. Bila kita kata kumpulan itu kafir, bila kita kata kafir, darah dia halal, kita boleh bunuh. Boleh memerangi dia, kafir. Macam orang tidak mau bayar zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, jatuh murtad kafir. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar memerangi orang tak bayar zakat ni, sebab dia kafir. Sebab dia menafikan hukum wajib zakat, maka dia kafir. Berlaku peperangan antara tentera Abu Bakar dengan tentera yang tidak mau bayar zakat ni, berlaku perangan Yarmouk. Namanya Yarmouk. Jadi bila berlaku perangan Yarmouk ni, ramailah penghafal Quran mati, gugur syahid. Lalu Sayyidina Umar pun tengok ramainya orang hafal Quran ni gugur syahid mati dalam peperangan Yarmouk ni. Jadi Sayyidina Umar pun bagi pandangan satu Sayyidina Abu Bakar, Quran kita kena kumpulkan. Nanti kalau ramai orang hafal Quran mati, tak ada siapa boleh baca Quran. Itu mula-mula kumpul Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebab lihat ramai orang yang mati syahid. Tentera dulu dia hafal Quran. Tentera dulu dia hafal Quran. Kita sekarang ni tidak tentera kan, kita hafal juga Quran tapi hafal Yasin je. Hafal Yasin, kita hafal tak Yasin? Hafal kan? Yasin hafal. Lebih saya tak tahu. Yang keempat, pandangan yang keempat, mana hadis itu bahawasanya demikian itu kembali dengan sebabnya kepada menjadi kafir. Dan bermula demikian itu bahawasanya segala maksiat seperti yang dikatakan oleh mereka itu berkendak ia akan kafir. Dan takut atas orang banyakkan daripadanya bahawa adalah pada akhir celakanya kembali kafir. Maka yang menguatkan takwil jalan ini iaitu orang yang datang ia pada satu riwayat bagi Abu Uwainah Al-Asfaraini dalam kitabnya Al-Makhraj ala Sahih Muslim, iaitu sabda Nabi, fa in kana kama qala wa illa faqad ba'a bil kufri. Maka jika adalah ia seperti yang dikatakannya itu dan yang diserunya, maka sebetulnya demikian. Maka jika tidak, sebetulnya seperti seruannya dan panggilannya, maka sesungguhnya kembali ia menjadi kafir. Itu dia. Nabi kata kalau betul dia jadi kafir, maka berlakulah dia jadi kafir lah. Kalau tidak betul, itu kembali pada kita tu. Sekarang ni kita tak pasti. Kalau kita nak tuduh seorang tu dia jadi kafir, kita kata dia tak solat contoh. Kita kata kafir orang tak solat ni. Adakah dia menafikan wajib solat? Dia kata saya tak menafikan, saya tahu sembahyang tu memang wajib. Memang Allah Ta'ala kata, Nabi kata sembahyang wajib, tapi saya tak sembahyang sebab apa? Saya malas je. Dia berdosa je, tak jadi kafir.
Maka kalau kita tuduh orang tak solat tu kafir, dia boleh jadi kembali pada kita jadi kafir sebab dia tak jadi kafir. Tapi kalau dia kata ni semayang tidak wajib, puasa tidak wajib, mana ada wajib-wajib semayang ni? Kata kafir kamu, itu kafir. Benar-benar dia jadi kafir, kita selamatlah tak jadi kafir. Jadi untuk selamat jangan mudahlah nak tuduh orang tu jadi kafir. Dia tak semayang ke, dia kata apa ke, kafir ni serah pada Allah Taala. Begitu je senang selamat. Itu dia berdosa besar. Dia tak jadi kafir juga. Tak boleh. Adab tak boleh. Kita nasihat macam-macam. Ataupun dia macam-macam lah. Bila orang nasihat dia kata, nak ambil urusan Allah Ta'ala ke? Nak ambil urusan malaikat ke? Nak ambil kerja malaikat ke? Tak, salah dia. Dia jahil. Itulah. Jadi kena sampai pada ni berapa orang ramai, adakah 100? 100 ni kalau dia dapat 3 orang boleh dia cakap berapa dapat dah. Kan? Kita ada kawan-kawan lain cerita balik. Jadi kita banyak tu. Kita elakkan daripada kita boleh jadi dosa besar kan. Dan pada satu riwayat lain sabdanya, iza qala li akhihi ya kafir wajabal kufri ala ahadihima. Artinya apabila berkata seorang itu bagi saudaranya, hai kafir, nescaya wajib jadi kafir atas seorang daripada keduanya. Salah seorang daripadanya mesti jadi kafir. Macam saya cerita tadilah. Kalau kita hoi kafir, kita kata hoi kafir, kita pada kawan kita, seseorang, salah seorang mesti jadi kafir. Bagaimana? Kalau dia memang perbuatan kafir betul, memang dia menafikan wajib sembahyang macam-macam, kafirlah dia. Tapi kalau dia tidak, kita pula jadi kafir. Mesti salah seorang. Kena, salah seorang mesti kena. Baru tu faham. Tak, baru tu faham. Saya cakap dah 7 kali dah tu, mana tu? Baru tu, baru ni faham. Tadi tak faham. 7 kali dah saya cakap benda tu. Saya bagi contoh 7 kali. Baru tu faham. Sebab tu kadang-kadang satu benda ni kita cakap selalu. Dia ulang cakap. Nabi pernah cakap kepada satu orang 200 kali. Nabi 200 kali. Nabi pesan. Sebab tu azan tu tiap waktu. Dia selalu ingat. Mungkin sekarang ni dia tak peduli. Satu masa dia duduk diam, masa tu dia ada masalah. Azan. Terhati-hati. Sebab tu selalu sebut benda baik. Macam saya tadi dah 7 kali dah saya rasa. Baru faham tu sekali. Itu orang duduk depan, orang duduk belakang, wallahu alam. Jadi kena fokus. Pernah cerita Malik Noor tak? Malik Noor kan? Yang angkat berat tu kan? Body builder tu. Tak baca sejarah dia. Dia kata kan dia dulu hidup dalam glamour sono kan, orang sanjung dia kan. Malik Noor yang banner badan tu. Tak baca sejarah dia tengok. Dulu dia kata saya hidup dalam keadaan glamour. Maksudnya seronok orang puji semayang ni tak era. Satu hari dia kata saya waktu subuh dia kata saya tak boleh tidur tu, saya duduk diam termenung, saya dengar azan. Saya dengar azan. Lepas tu saya datang terfikir saya, aku ni takkan begini kehidupan aku dunia ni. Lalu sekarang ni dia insaf, lalu dia dekat dengan agama. Tengok nampak tak? Hari-hari tu azan diulang. Memanglah ada orang yang tak peduli. Tapi dalam ada orang tak peduli tadi, ada orang yang terkesan. Itu sebab tu diulang. Kan? Macam ni tadi 7 kali pun faham. Okey, mana faham lah tu okey. Cuma saya muskilnya orang depan macam tu, orang belakang mau 14 kali kot. Okey, yang kelima, yang akhir sekali. Yang akhir sekali, pandangan yang akhir sekali. Makna hadis itu, maka sungguhnya kembali atasnya menjadi kafirnya, maka bukannya yang kembali pada hakikat jadi kafir, bahkan kafirkannya itu kembali atas dirinya. Itu bukan di hakikat dia jadi kafir keluar Islam, tak. Maknanya perkataan kafir itu kembali balik kepada dia. Kita tuduh orang
Awak tuduh orang tu tak begitu. Tuduhan tu balik ke awak. Macam kita duk maki orang kan, dia orang baik. Makian tu nanti kembali pada dia balik. Dia dihina, dia apa oleh orang lain pula. Allah hinakan dia balik. Itu dah kembali balik. Itu maksud dia. Kerana mengapa dijadikan saudara mukmin itu kafir? Dia saudara kita, saudara Islam. Sebab itu saudara Islam itu bila kita bertemu kita kata assalamualaikum. Itu. Kenapa pula dia Islam kata kafirmu? Patutnya assalamualaikum sejahtera atas engkau. Tapi kita tahu dia saudara Islam, cuma dia mungkin tak solat je. Tapi kita kata, "Hei kafir lah." Kan? Saudara Islam, dia Islam. Tapi kenapa kita kata kafir? Patutnya assalamualaikum. Itu keadaan dia. Maka seolah-olahnya ia kafir akan dirinya. Mana seolah dia kata kepada dia lah. Kalau orang tu tidak, dia kata ke dia sendiri. Sebab itu kalau kita mengumpat kata ke orang tak baik, ya ke orang tu tak baik. Kalau umpamanya orang tu tidak begitu, umpatan kita itu kembali pada diri kita. Dia balik kita. Kita duduk kata ke orang itu tak baik. Sedangkan dia tidak begitu. Hal yang tak baik, kembali balik kepada kita. Akhirnya, kita sebenarnya tak baik. Sebab itu, mana kita jangan mudah-mudah untuk hemburkan satu perkataan tak baik pada orang lain, kafir ke apa ke, jangan hembur begitu. Sebab apa? Kalau dia tidak, akan kembali pada kita balik. Dapat dosa balik, kita balik. Sebab tu kadang-kadang kita memang kita nampak kadang-kadang Allah balas kadang dunia nampak. Dia duduk kata kau macam-macam. Akhirnya kena pada dia balik. Kan? Mau dia kata kepada seseorang tu, anak dia macam-macam, kata ke anak orang tu akhirnya kena ke anak dia pula. Banyak berlaku tu, ada kan? Dia duduk kata seolah-olah dia ni bersih suci betul. Orang tu tidak begitu. Tapi orang tu dia serah pada Allah Taala. Akhirnya kena pada dia pula. Bila kena kepada batang hidung dia, senyap lah. Baru senyap. Saya tak cakap senyap. Cakaplah. Sebab dah kena. Sebab tu jangan mudah kita seolah kita je yang baik. Ini samalah. Kafir ke, kita kata ke orang tu ke, kita macam-macam kata. Kita kata ke orang tu sombong. Ya ke orang tu sombong? Sombong betul tu. Tu baru pencen, tu baru join ni kelas ni, sombong tu. Ya ke dia sombong itu? Pada akhirnya bila kita dekat dengan dia sama-sama, dia orang terbaik. Bagus dia ni rupanya. Masa tu kita dah lepas cakap dah, kita duk cerita dengan orang lain, dia sombong. Akhirnya dia yang terbaik. Kerana dia beri kerjasama elok. Mungkin kita mudah kita label seorang tu gitu. Sebab tu jangan mudah-mudah. Sebab tu dia kata ada kalanya kerana bahawasanya kafir orangnya itu ialah seumpamanya, macam dia. Dan ada kalanya kerana kafir orang yang tidak ia kafirkan, melainkan kerana kafirnya yang diiktikadkan batal agama Islam itu. Melainkan kalau diiktikadkan batal, maknanya terkeluar dari agama Islam, itu memanglah, maknanya memang tak boleh langsung tu buat kata gitu, ya. Itu jadi kesimpulan daripada pandangan yang ada 5 ni. Tak faham tak apa, yang 5 ni bukan masuk biasa pun. Tapi kita faham dah, dengar dah gitu. Maknanya jangan mudah kita nak kata kepada orang kafir. Tak tutup aurat ni, kafir ni. Kan mudah kita kata gitu. Mentang-mentang lah kita baru 3 tahun je pakai tudung, tutup aurat. Pun dah kata dah ke orang ni kafir, tak tutup aurat ni. Free hair ni tak apa. Jangan mudah-mudah gitu. Sebab tu orang Islam ni dia patutnya budi pekerti dia cantik, elok, menyebabkan orang tertarik dengan budi pekerti dia, orang bukan Islam. Gitu. Nabi itulah sebab. Nabi bukan kadang-kadang dia budi pekerti dia. Banyak orang Islam, orang kafir ketika itu meluk Islam kerana budi pekerti Nabi tu. Sehingga Nabi orang nak bunuh dia, orang sakiti dia, kemudian dia ada peluang untuk sakiti orang tu balik, dia maafkan. Macam orang Mekah kan banyak sakiti Nabi kan. Nak bunuh Nabi, lepas tu ikat leher Nabi dengan serban, letak duri dekat rumah Nabi, baling batu macam-macam. Nabi tinggalkan Mekah, pergi hijrah Madinah. 10 tahun Nabi Madinah, Nabi datang balik ke Mekah, buka kota Mekah. Ketua Mekah ketika itu Abu Sufyan telah mula Islam. Baru 2 hari mula Islam. Dia tengok Nabi datang, dia ini kan habis ni kan, dia peluk Islam. Jadi Nabi pun masuk Mekah, Nabi sebagai ketua. Abu Sufyan duduk bawah dia dah.
Kumpul semua orang Mekah. Orang Mekah ketika itu, orang yang nyanyi dia masih ada lagi, hidup. Orang yang letak duri, semua Nabi kenal, ada. Orang ni tunggu je apa pula ni Rasulullah ni nak buat kena hukuman ke apa ni. Tak, Nabi kata, izhabu kamu semua, pergilah kamu semua. Wa antum tulaqa, kamu bebas. Mana terkejut orang tadi, dia tak ada balas ke? Tak boleh, bebas. Akhirnya, tu kita kata, Quran sebut, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan dapati melihat berduyun-duyun orang akan memeluk kepada agama kamu, masuk agama. Kenapa? Budi pekerti Nabi. Budi pekerti. Jadi sebab itu, insya-Allah pada kita tidak mudahlah perkataan daripada mulut kita keluar perkataan tidak baik. Sebab kerosakan lidah, daripada lidah ini dia boleh menyebabkan rosak binasa jasad kita. Rosak. Kerana lidah badan binasa kan. Sebab tu Nabi kata jaga ni. Nabi ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong nasihatkan saya supaya saya selamat dan boleh saya beramal dengannya. Nabi keluarkan lidah dia, Nabi kata jaga ni. Jaga ini Nabi kata daripada perkataan yang tak baik. Antara perkataan tak baik, woi kafir lah. Woi kafir. Jadi elakkan daripada itu. Baik. Okey, boleh ikut? Maji boleh? Maji boleh? Boleh ikut. Okey. Kita pindah kepada tajuk baru. Kan ada kata tajuk baru dah. Mana? Iaitu bab ma jaa fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah. Hadis ni ringan sikit. Yang ni ringan sikit uraian dia. Yang tadi berat. Tak apa, lepas nikah makanlah mi kari ke apa supaya itu. Bab yang ke-180 iaitu menyatakan hadis orang yang mati padahal ia itu maksudnya dalam keadaan. Itu terjemahan dia. Orang yang mati padahal ia itu maksudnya orang yang mati dalam keadaan, itu kalau bahasa moden kita. Naik saksi itu bersaksi. Naik saksi itu kita dia naik saksi macam mana pula naik? Dia bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya orang yang mati dalam keadaan dia bersyahadah la ilaha illallah, mati dia. Itu macam mana uraian dia? Ada hadis dia. Bermula bab inilah api kereta. Kan? Ada padanya berapa banyak hadis dan penghabisannya hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang telah lalu. Dia kata banyak hadis ini menyebut tentang cerita ni, banyak hadis. Dan yang telah lalu dia kata ada hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada hadis itu. Maka ketahui olehmu bahawasanya mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab kita lah. Kita ni akidah kita mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab kita mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ketahui olehmu bahawasanya mazhab ahli sunnah dan barang yang atas ahli haq. Ahli haq tu orang yang akidah ada benar, ahli haq. Ahli sunnah lah. Daripada salaf. Salaf ni ialah daripada sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu dipanggil salaf. Itu dipanggil ulama salaf. Salafi dipanggil. Selepas daripada kurun itu, dia kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. Dipanggil salaf. Salaf. Bukan salah. Salafi, salaf. S-A-L-A-F, salaf. Salafi, salaf. Selepas daripada itu dipanggil kurun kumpul ulama khalaf. Khalaf. Salafi, khalafi. Salaf, khalaf. Salaf ni orang yang terdahulu. Maksudnya siapa orang terdahulu tadi? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu salaf. Khalaf orang yang belakang. Apa dia orang belakang? Itu selepas daripada tabi'in lah, belakang. Itu. Maknanya dia kata daripada salaf dan khalaf. Khalaf ni termasuk juga kumpulan yang selepas daripada
tabi'in. Bahawasanya siapa-siapa yang mati ia hal keadaannya mengesakan Tuhan, masuk ia akan syurga semata-mata bagaimana adanya sekalipun. Maknanya siapa yang mati dalam keadaan dia mengesakan Allah dengan lafaz la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Bagaimana keadaan dia sekalipun dosa dia besar pun. Syarat masuk surga ialah dia kata mesti mengakui Allah sebagai Tuhan. Walaupun keadaan dia dosa besar dia mati pun, tapi dia akan masuk syurga juga. Tapi kita kena ingat bahawa kalau kita mati bawa dosa tadi perlu dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Bersih tempat bersih dosa tadi di mana? Bukan Tuhan masuk sungai tu. Neraka dulu. Dan azab neraka tu kita tak boleh cerita azab dia. Nanti kalau kita jumpa bab sifat neraka, nanti kalau jumpa tu azab sangat. Berapa tahun, 1000 tahun duduk dalam neraka untuk habiskan dosa-dosa tadi, baru dikeluarkan. Sebab itu ada hadis menyebut apabila ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga, mana beres dah, mahsyar dah beres, semua ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka masuk, selesai dah, semua habis. Maka beberapa lama Allah Ta'ala firman pada malaikat, dia kata, wahai malaikat, pergi ke dalam neraka tengok siapa-siapa hamba-Ku yang pernah di dunia dulu walaupun sebesar zarah mengesakan Aku, keluarkan dia daripada dalam neraka kerana rahmat Aku, rahmat Allah. Itu rahmat Allah tu. Bukan syafaat, rahmat. Syafaat ni manusia, orang beri syafaat ni rahmat, kasih sayang Allah. Sebab apa? Orang ini dia walaupun dia dulu di dunia tu jahat sungguh, tapi dia la ilaha illallah, dia dah mati, dia mengaku Allah sebagai Tuhan. Itu keluarkan. Itu dia katakan tiap-tiap orang yang mati hal keadaannya mengesakan Allah, la ilaha illallah, dia mati, dia akan masuk syurga walaupun keadaan dia macam mana pun, macam dosa besar ke dosa kecil, dia akan masuk syurga. Itu poin dia satu. Faham ke tak faham? Takut ada kata tak faham kan. Maka satu daripada hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Ini hadis dia. Satu daripada hadis dia kata, ini hadis yang kita nak baca ni. Apa bunyi hadis itu? An Ubadah bin Samit. Itu nama sahabat, Ubadah bin Samit. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Nampak tak hadis tu? Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang namanya Ubadah bin Samit. Ada sahabat Nabi nama Ubadah, bukan ibadah, Ubadah. Kalau ajaran Jawi itu jangan baca ibadah, dia Ubadah, ain tu berbaris di atas. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia siapa naik saksi, mana siapa naik saksi, bersaksi. Itu yang asyhadu tu, aku bersaksi. Terjemahan tradisionalnya ialah aku naik saksi. Asyhadu tu terjemahan dia aku bersaksi. Orang dulu-dulu dia terjemah aku naik saksi, mana nak jelaskan memang aku yakin benar. Itu maksudnya. Naik saksi ia akan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maknanya dia orang yang mati tadi, dia sempat dia mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia bersaksi, maka Allah haramkan, dia kata diharamkan Tuhan atasnya api neraka. Itu maksudnya. Diharamkan maksudnya walaupun dia masuk neraka maksudnya diharamkan kekal selama-lamanya. Diharam tu maksudnya kekal, dia tidak akan kekal dalam neraka selama, akan dikeluarkan daripada dalam neraka. Sebab tu Nabi kata kullukum dakhala jannah. Nabi kata pada sahabat dia orang Islam, semua kamu akan masuk syurga illa aba, melainkan orang tak mahu. Siapa dia orang tak mahu? Manhum ya Rasulullah, siapa yang tak mahu masuk syurga tu ya Rasulullah? Nabi kata orang yang tidak mahu ikut Allah dan ikut aku. Itu orang tak mahu. Mana selagi kita ikut Allah, ikut Rasul, kita nakkan syurga. Nabi kata kullukum dakhala jannah, dia akan masuk syurga.
Itu sebab tu antara hadis ini sebut siapa yang mati dia bersaksi dia la ilaha illallah, maka Muhammad Rasulullah, maka Allah haramkan dia duduk dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang nak mati dengan kalimah dekat telinga dia la ilaha illallah. Itu je. Tak perlu tambah dah Muhammadur Rasulullah, tak perlu tambah dah. Sebab apa? Orang dekat nak mati ni dia kalau panjang sangat. Dia panjang sangat. Ataupun jangan kita lain daripada yang Nabi ajar tu. Jangan kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tak perlu. Tak, bukan suruh gitu. Ialah Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu je. Maknanya kalau dia didengar tu kalimah tu dia mengaku Allah. Mati dia. Dia mati dalam kalimah mengesahkan Allah. Ya. Nabi suruh sebut la ilaha illallah. Bukan tukar ke apa? Tak. Talqin. Orang Melayu ni dia suka tukar kan? Dia suka tukar. Tak, Nabi kata la. Tak, Nabi kata la ilaha illallah. Dia. Boleh juga Allah tu. Tapi la ilaha illallah kalimah yang biasa. Sebab saya pernah syahadakan untuk sebab tu saya tanya Ustaz. Kena la ilaha illallah. Panjang sangat. Panjang sangat. Okay. Yang sebaiknya la ilaha illallah. Adakah salah saya terakhir macam tu? Tak salah. Tak salah. Okey. Yang betulnya la ilaha illallah saja. Kalau ada mentua lagi sebut la ilaha illallah pula. Okey. Bukan asyhadu ya, bukan asyhadu tu. Ataupun bukan perkataan Allah saya tak. Itu bolehlah, dia tidak salah. Tapi yang Nabi ajar itulah kalimah yang sangat sesuai dengan orang yang hampir dekat nak mati, ketika dia berjuang nak mati, kalimah sesuai la ilaha illallah. Betul dia. Mak saya sendiri Ustaz, mak saya tak dapat bercakap. Sebab dia koma. Kita cuma baca saja. Memang okey okey tak tu. Mak kita punya reaction tu juga. Tak apa. Memang kita yang penting talqin je. Baca monitor sana. Tak apa. Betul. Dia bukan perlu dia tidak perlu diikut, tidak perlu, yang penting kita dia pernah dengar. Itu yang penting. Kan? Jangan kalau nak suruh dia cakap pula nanti dia kata apa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okey, hadis tadi kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar ada, daripada Umar ada, daripada Osman ada. Ramai sahabat meriwayat hadis macam ni. Daripada Ali ada, daripada Talha ada. Semua sahabat besar ni. Daripada Jabir, daripada Ibnu Umar, daripada Zaid bin Khalid, katanya lagi bermula hadis ini hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada Ibnu Majah. Mana beramai mana sahabat melawatkan hadis ini. Kita tanda kat situ dulu. Tanda kat situ. Gharib maksudnya jalur dia satu je. Dia tak banyak jalur, tak banyak jalur, satu je. Daripada ini satu je tu. Ibnu Majah satu. Okey, kita tanda situ dulu. Nanti kalau kita teruskan panjang. Yang penting ialah kita dah ambil dah orang yang mati kata la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. La ilaha illallah. Okey, tanda situ dulu. Okey. Keluarkan buku ni pula. Jadi sampai mana dulu? Buku dia. Tak bawa. Ada ingat tak? Sampai mana tu? Zuriat. 21. Dulu kita dah baca dah 21 tu. Sekarang ni 22. Okey, ini ayat-ayat selusuh. Selusuh. Ini penting ni, selusuh ni. Dia panjang ayat dia, banyak. Okey, selusuh muka surat 22. Kita boleh buat sendiri selusuh tu. Kita baca pada air, baca pada minyak,
baca pada buah tamar boleh, jadikan dia selusuh. Selusuh ni itu istilah orang Melayu bagi. Selusuh. Apa maksud selusuh? Makna doa-doa untuk memudahkan ibu yang mengandung tu bersalin. Memudahkan. Tidak ada komplikasi dia, mudah. Itu selusuh maksudnya. Dan kita boleh baca ini doa ni kepada air, boleh jadikan air selusuh. Kita boleh pada minyak selusuh. Kita baca pada tamar sebagai selusuh memudahkan untuk ibu-ibu yang mengandung bersalin, tidak ada komplikasi. Boleh kita baca sendiri, boleh? Ya, boleh. Boleh buat sendiri, boleh. Okey, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Baik, saya ulang balik daripada atas ya. Daripada atas saya ulang balik. Ini surah Al-Insyiqaq ayat 4 dan 5. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Cuba kita tengok makna dia. Dan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Mana hari kiamat nanti bumi ini mengeluarkan apa yang ada dalam bumi, jadi kosong bumi. Itu maksud dia. Ini kita nak ambil munasabah itu, kita doakan orang yang mudah bersalin dan mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Itu Al-Insyiqaq. Kemudian kita pindah kepada ayat An-Nazi'at ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu ayat Quran, ini doa. Kemudian ini doa untuk mudah. Allahumma bihaqqi Maryam wa bihaqqi man unzilat alaihi suratu Maryam khaffif anha. Mana sebut nama pesakit itu, mana dalam hati kita nak doa pada orang ini. Munah binti Ismail contoh. Doa ni. Menantu kita nama Munah. Kita nak doakan, kita sampai khafif anha ni, niat dia kepada Munah. Kita nak doa pada dia. Soal gitu. Jadi khafif anha ala mahal makhad birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi. Allahumma bihaqqi Maryam wa bihaqqi man unzilat alaihi suratu Maryam khaffif anha alamahal makhad birahmatika ya arhamar rahimin. Cuba tengok mana dia, cuba tengok mana. Ya Allah, dengan hak Maryam. Kan Maryam kan bersalin seorang kan. Dan keadaan dia Maryam, ya, wanita, ibu kepada Isa ibnu Maryam.
Ya Allah, dengan hak Maryam, dengan kebenaran Maryam, benar dia. Juga hak bahawa hamba sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan, juga hak daripada man unzilat, siapa yang turunkan kepada surah Maryam. Siapa dia? Muhammad lah. Mana dengan kebenaran Nabi Muhammad maksudnya, surah Maryam. Ya. Betul? Dia kata ringankanlah daripadanya. Ini dah, ringankan, khafif anha. Ringankan maksudnya mudah. Nak bersalin tadi dia ada komplikasi, ringankan. Khafif anha. Sebut nama pesakit tadi, nama ibu, tak kisah nama ibu ke bapa ke, tak kisah. Yang penting kita tujuan kita doa kepada siapa? Kepada orang ni. Itu dia. Apa dia kata? Ringankanlah daripadanya penderitaan bersalin. Itu maksudnya. Khafif anha alamal khabahat. Penderitaan bersalin. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang amat mengasihani dan segala yang mengasihani. Cantik doa tu. Jadi cuba baca pelan-pelan, insya-Allah. Sampai situ. InsyaAllah kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.